Hello tuan-puan, apa kabar semua? Semoga sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya akan berkongsikan tentang tips untuk menghadapi temuduga penguasa imigresen KP41 dan juga penolong penguasa imigresen KP29. Saya telah mendapat beberapa komen daripada penonton untuk saya merungkaikan kedua-dua jawatan ini. Sekiranya mereka menghadiri temuduga, bagaimanakah mereka boleh menghadapi temuduga tersebut dengan jayanya. Saya tidak akan mengajak anda semua untuk berjaya dalam temuduga, tapi saya hanya ingin berkongsikan pengalaman, pengetahuan, tips-tips yang penting untuk anda menghadapi temuduga berdasarkan kepada pemerhatian saya selama ini, kajian yang saya telah buat dan apa yang telah saya perolehi sepanjang saya menjadi calon temuduga dan juga saya menjadi penemuduga selama lebih kurang 15 tahun. Kepada penonton yang pertama kali hadir ke channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi agar anda dapat semua notifikasi untuk video yang baru yang akan saya buat naikkan dalam channel ini. Bagi yang telah subscribe, terima kasih banyak, dan bagi yang telah menonton, tonton video ini sehingga ke penghujung sesi ini supaya anda dapat manfaat daripada perkongsian yang saya buat. Jadi, mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bersama dengan saya sekali lagi. Bagi yang belum mengenali saya Matthew Barin dan saya akan kongsikan 11 tips bagaimana anda menghadapi temuduga jawatan penguasa imigresen KP41 dan juga penolong penguasa imigresen KP29. Saya menggabungkan kedua-dua jawatan ini sebab tips yang diperlukan adalah lebih kurang sama. Apa yang saya kongsikan ini mungkin boleh membantu anda. Ia bergantung kepada setiap calon. Tidak semua yang mengikuti tips saya akan berjaya, tapi ramai juga yang telah berjaya kerana telah mengikuti tips-tips yang telah saya kongsikan dalam channel Supermate Sharing ini. Dan bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini agar anda dapat memanfaatkan tips-tips yang saya kongsikan. Tuan-puan, dalam setiap temuduga akan ada ramai calon yang akan hadir temuduga, dan calon-calon tersebut akan memiliki latar belakang yang pelbagai, latar belakang dari segi keterampilan mereka, tahap persediaan mereka, tahap akademik mereka, tahap pemikiran mereka, dan juga tahap pengalaman, pencapaian, sumbangan dan sebagainya. Jadi pihak panel akan menilai satu persatu. Dalam penilaian yang dibuat tersebut, pihak panel akan memilih calon-calon yang paling layak dan paling sesuai untuk memegang jawatan tersebut. Dan sekiranya tuan-puan menghadiri temuduga, pastikan anda buat persediaan yang sangat rapi dan buat kajian yang menyeluruh berkaitan dengan jawatan tersebut, dan juga anda perlu buat penambahbaikan pada diri anda. Tidak semestinya anda telah bekerja selama 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun dan anda memiliki nilai yang diperlukan. Anda perlu tunjukkan semasa hari temuduga, sebab hari temuduga tersebut akan ada calon yang kemungkinan pertama kali, kemungkinan belum bekerja, tapi beliau telah membuat persediaan, telah menambah baik nilai-nilai diri beliau, dan kemungkinan beliau dapat mengatasi calon-calon yang telah bekerja selama 10 tahun, 15 tahun dan sebagainya. Dalam masa 30 saat pertama dalam setiap temuduga, pihak panel dah boleh menilai setiap calon. Jadi disitulah anda perlu buat persediaan yang lebih rapi. Buatlah kajian dan sebagainya. Tuan-puan, sebelum anda menghadiri temuduga, anda telah menduduki ujian SPEAR ataupun sistem pemprofilan rekrutmen yang telah dibangunkan. Untuk tujuannya adalah untuk menilai calon-calon dari tahap integriti, patriotisme, kompetensi, kesihatan mental dan sebagainya. Jadi dalam ujian tersebut, memang ujian tersebut agak tricky lah. Jadi bagi yang telah lulus tu, tahniah kepada anda semua. Bagi yang gagal, jangan putus asa dan buatlah persediaan. Saya telah kongsikan tips-tips dalam
video-video yang lepas berkaitan dengan ujian-ujian SPIA ini. Dalam video ini saya akan kongsikan tips-tips yang boleh membantu anda untuk lulus dalam temuduga. Namun demikian, tidak semua akan lulus temuduga lah. Yang menonton mungkin beratusan orang saja yang akan lulus ikut kuota lantikan yang telah disediakan oleh pihak berkuasa melantik kelak. Yang pertama, berdoa. Dalam setiap video ataupun dalam setiap perkongsian untuk persediaan ke temuduga, saya akan mengutamakan tips berdoa untuk semua calon. Dan tuan-puan kena panjatkan kesyukuran kepada pencipta kita dan mohon izin dan berkat. Tuan-puan kena panjatkan kesyukuran kepada pencipta kita kerana telah membantu kita dan membawa kita ke peringkat temuduga dan juga telah membantu kita agar kita telah berjaya dalam ujian atas talian tersebut. Dan kita juga perlu memohon izin dan juga berkat daripada Yang Maha Esa agar kita diberikan kekuatan, kebijaksanaan, meningkatkan tahap persediaan kita mengharungi temuduga tersebut sehingga kita berjaya kelak. Yang kedua, tingkatkan minat anda. Dalam setiap jawatan yang anda mohon, minat anda perlu datang dahulu, ya. Bila anda ada minat yang sangat tinggi terhadap jawatan tersebut, sudah pastinya anda akan berusaha berlipat kali ganda sehingga anda berjaya dalam temuduga tersebut. Bagi yang telah bekerja, contohnya yang memegang jawatan KP19, KP29, ya, kalau anda menghadiri temuduga KP41, anda kemungkinannya sudah bekerja melebihi 5 tahun, 10 tahun, dan apa yang ada pada diri anda tu sebenarnya sangat luas. Pengalaman anda sangat luas, ya. Dan kelebihan anda kalau berbanding graduan-graduan yang baru saja nak mendapatkan pekerjaan ni, mungkin kelebihan anda ada, ya. Tapi semasa hari temuduga, anda tidak ketahui cara bagaimana anda nak menonjolkan diri, memasarkan diri anda untuk meyakinkan pihak panel dengan apa yang anda ada. Ini yang akan berlaku. Jadi buatlah persediaan yang rapi, buat kajian. Bukannya hari ini dapat panggilan temuduga dan esoknya baru buat persediaan, ataupun hari ini dapat panggilan temuduga untuk minggu depan, ujian ataupun temuduga minggu depan, dan sehari sebelum baru anda nak buat persediaan. Tidak, anda kena buat persediaan 7 hari sebelum, seminggu sebelum, 2 minggu sebelum, ataupun bila anda setelah memohon jawatan tersebut, buat persediaan sehingga panggilan temuduga, ya. Jangan tunggu ada surat panggilan baru anda nak buat persediaan, ya. You have to be ready at all time, ya, dari segi pelbagai aspek. Perkara berkaitan dengan minat ini juga saya tujukan kepada freshie di luar sana, ya, lepasan universiti ataupun graduan yang ingin bekerja. Tanamkan minat yang mendalam. Sekiranya anda minat terhadap sesuatu jawatan, mungkin anda boleh minat 2-3 jawatan, tak semestinya anda minat satu saja, kan. Jadi bila anda minat, anda ada ciri-ciri, ya, anda tambah baik nilai-nilai kendiri anda, ya, tambah baik pengalaman, pengetahuan, buat kajian, ya, dan buat persediaan yang rapi. Yang ketiga, kaji bidang tugas dan juga jawatan KP41 ataupun KP29 ini. Tuan-puan kena mengetahui apakah bidang tugasnya kelak, sebab kemungkinan akan ada soalan, apakah yang anda tahu tentang jawatan ini? Sekiranya temuduga KP41, penguasa immigration KP41, kemungkinan panel akan bertanya, apakah yang anda faham tentang jawatan KP41? Sila ceritakan tentang jawatan KP41. Apakah yang anda faham tentang tugasan KP41 ataupun KP29? Bila anda menjawab, jangan hanya membaca apa yang ada di portal. Dalam portal SPA itu memang ada deskripsi tugas dinyatakan di situ, tapi itu hanya secara umum. Bila anda dah bekerja, contohnya anda pegang jawatan KP19, KP29, anda perlu ceritakan sesuatu yang berlaku, sesuatu yang anda akan laksanakan kelak. Ceritakan, berilah contoh-contoh berkaitan dengan jawatan dan juga bidang tugas ini. Anda perlu mengetahui tentang apakah jawatannya, di manakah penempatannya,
siapakah yang bekerja dengan anda kelak, apa yang anda lakukan kelak, bagaimana anda melaksanakan tugas tersebut kelak. Ceritakan dan beri fakta yang betul, yang tepat berkaitan dengan jawatan dan juga bidang tugas. Contohnya, anda perlu mengetahui tentang Akta Immigration. Akta Immigration ni merupakan senjata untuk anda bertugas kelak. Akta Immigration ini merupakan panduan untuk anda melaksanakan tugas. Contohnya, kalau anda nak lebih mendalam, anda boleh baca perkeliling, baca arahan Ketua Pengarah Immigration, arahan daripada kementerian dan sebagainya. Semua ini perlu anda ketahui lah. Dalam temuduga kelak, tidak perlu anda menceritakan terlalu banyak. Kemungkinan anda petik satu section ataupun satu sistem dan ceritakan sedikit. Bila anda ceritakan sedikit berkaitan dengan sistem ataupun akta, pihak panel akan merasa yakin kerana anda mengetahui tentang peraturan undang-undang yang diguna pakai semasa anda menjalankan tugas kelak. Yang keempat, keterampilan diri yang mantap. Sekiranya anda ingin memegang jawatan yang lebih tinggi, contohnya penolong penguasa immigration KP29 ataupun penguasa immigration KP41, anda perlu memiliki keterampilan diri yang wow. Wow maksudnya be like one. Jadilah seorang daripada pegawai tersebut. Janganlah tengok pegawai-pegawai yang dah sedia ada. Pegawai-pegawai sedia ada tu, mereka ada latar belakang sendiri, keterampilan mereka sendiri. Tapi anda pula menonjolkan latar belakang diri anda, keterampilan diri anda sebagai seorang pegawai kanan. Cara anda masuk dalam bilik temuduga, cara anda ketuk pintu, cara anda bagi tabik hormat. Sekiranya anda telah bekerja, contohnya anda memegang jawatan KP19, pakailah pakaian uniform, pakaian seragam anda yang sepatutnya. Pakaian seragam anda pula pakailah yang kemas, yang baharu, bukannya pakaian seragam yang telah diguna pakai selama setahun, 2 tahun yang lepas. Anda perlu ada satu set pakaian seragam yang khas untuk anda menghadiri mesyuarat, menghadiri majlis-majlis perhimpunan dan sebagainya. Itu pakaian rasmi, pakaian nombor 1 anda. Maksudnya pakaian nombor 1 ni adalah pakaian yang anda pakai semasa majlis-majlis rasmi, contohnya mesyuarat. Yang anda pakai semasa bertugas hari-hari itu lain pula pakaiannya, lain pula set pakaiannya. Dari segi rambut anda perlu trimkan, bagi kemas, jangan rambut berserabai. Bagi yang wanita yang tak pakai tudung, sanggulkan rambut. Bagi yang pakai uniform tu tadi, pakai lengkap dengan topi. Dan bila anda masuk bilik temuduga tu, bagi tabik hormat. Sebab dalam temuduga sudah pastinya akan ada wakil jabatan immigration yang memakai uniform kelak. Dalam aspek keterampilan ini terlalu luas, dan saya ringkaskan, dan banyak dalam tips-tips yang lepas. Anda boleh rujuk cara pemakaian yang betul, cara anda berjalan masuk, cara anda bagi dokumen dengan dua tangan, cara anda duduk. Jangan sesekali membelakangi pihak panel. Itu yang paling penting. Nampak remeh, tapi benda yang remeh ini yang mungkin akan menyebabkan anda gagal temuduga. Cara anda duduk, jangan terus duduk. Bila anda masuk tu sebenarnya sudah pasti anda masuk. Tak perlulah, boleh saya masuk. Sebenarnya tak perlu minta izin, boleh saya masuk. Sudah semestinya anda akan dibenarkan masuk. Buka, ketuk pintu, tok tok tok, berdiri di tepi pintu, salam, bagi salam. Selamat pagi Datuk, selamat pagi Puan, selamat pagi Tuan, selamat pagi Puan. Senyum lebar, mesra, bergerak ke depan, terus bagi dokumen dengan kemas, dengan segak. Undur ke belakang sikit, berdiri tepi kursi. Bila diminta untuk duduk, bagi arahan untuk duduk, barulah anda duduk. Terima kasih Tuan, terima kasih Datuk. Keterampilan ni juga dari kasut, pemakaian anda tadi tu. Bagi yang tidak memakai uniform, kasut, pastikan kasut kulit yang berkilat. Yang kelima, kukuhkan integriti. Dalam jawatan-jawatan agensi penguatkuasaan ini, anda perlu utamakan integriti. Integriti di sini maksudnya satu, ketepatan masa anda, kejujuran anda menjawab, disiplin anda.
Dan sekiranya anda diberi soalan, contoh soalan yang anda tidak faham ataupun anda tidak dapat menjawab, jangan cuba untuk menjawab dengan jawapan yang salah ataupun anda cuba untuk menjawab walaupun anda tak tahu jawapannya. Kadang-kadang panel sahaja, panel menguji tahap integriti anda dengan bertanyakan soalan yang memang susah untuk anda jawab, memang anda tak tahu, tapi anda cuba untuk menjawab dengan jawapan yang salah. Di situ tahap integriti anda telah dinilai. Sekiranya anda tidak tahu jawapan yang betul, jawablah, minta maaf tuan, minta maaf datuk, saya kurang arif tentang soalan ini dan saya memang tidak tahu jawapannya. Namun demikian, sekiranya diberi peluang, saya akan buat kajian, saya akan mencari jawapannya. Selepas saja habis temuduga ini, saya akan dapatkan jawapan, dan sekiranya tuan-puan inginkan jawapannya juga, dan saya akan emailkan kepada tuan kelak. Boleh jawab dengan cara demikianlah untuk meyakinkan pihak panel. Elakkan daripada anda bercakap bohong, tidak jujur, sebab anda akan dinilai dari segi jawapan yang anda beri tersebut. Tidak semua soalan daripada panel tu perlu dijawab dengan betul. Sekiranya anda tak boleh jawab, anda perlu beritahu kenapa anda tidak tahu, huraikan, beri hujah-hujah yang bernas, agar pihak panel boleh yakin dan mempercayai anda dan minat dengan anda untuk memegang jawatan tersebut. Yang keenam, kaji isu-isu semasa berkaitan dengan keimigrasionan. Dalam situasi sekarang, negara kita dilanda masalah pendatang asing tanpa izin, di mana-mana sajalah memang akan ada isu tersebut, dan anda perlu buat kajian, anda perlu ceritakan, nyatakan tentang isu-isu semasa. Tidak semestinya juga yang berkaitan dengan keimigrasionan. Apa-apa isu yang berkaitan dengan negara kita, sistem pentadbiran, isu umum dan sebagainya, kemungkinan akan ditanya soalan. Apakah yang anda tahu tentang isu-isu semasa sekarang? Ceritakan tentang isu semasa berkaitan dengan soalan. Tidak semestinya panel akan bertanyakan soalan, tidak semestinya ada soalan yang bersasar, tapi bentuk-bentuk soalan yang telah saya kongsikan dalam video-video yang lepas mungkin akan ditanya oleh pihak panel lah. Jadi anda perlu bersedialah dengan jawapan-jawapan yang bernas. Kalau tak tahu jawapannya, jangan cuba jawab yang salah. Tuan-puan, dalam anda menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan isu semasa, sediakan juga cadangan penyelesaian terhadap isu semasa tersebut, ataupun pandangan ataupun idea. Apa pandangan anda? Apakah sekiranya anda pegang jawatan ini kelak, apakah yang akan anda showkan? Adakah idea anda untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama dengan jabatan anda kelak? Jangan hanya ceritakan isu semasa. Ceritakan isu semasa yang anda tahu yang sedang melanda negara kita, dan ceritakan tentang idea ataupun cadangan yang anda akan laksanakan kelak, ataupun showkan kepada ketua jabatan. Yang ketujuh, amalkan gaya hidup sehat. Tuan-puan, dalam apa jawatan yang kita pegang kelak, pastikan kita ni seorang yang sehat, aktif dalam sukan, aktif dalam aktiviti sosial, komuniti, persatuan, kelab dan sebagainya. Sekiranya anda seorang pegawai yang aktif, pihak organisasi ataupun jabatan juga akan suka dengan kita, dan begitu juga dengan pihak panel. Pihak panel akan memilih calon yang boleh menyampaikan perkhidmatan yang cemerlang. Maksudnya, bila anda aktif, anda tidak kira masa, siang ke malam ke, anda buat tugas-tugasan anda tidak akan mudah menolak. Faktor-faktor kesihatan mungkin akan merencatkan prestasi kita. Kemungkinan bila kita diarahkan untuk membuat operasi, kita diarahkan untuk bertugas di kawasan pedalaman, kita akan bagi alasan, saya kurang sehat, saya tak dapat bekerja di kawasan yang luar bandar kerana saya akan pergi ke hospital untuk buat rawatan lanjut. Jadi tuan-puan kena pastikan kita sentiasa aktif, sebab selain daripada kita menjalankan tugas hakiki kita kelak, kemungkinan anda akan ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas lain. Jadi pihak panel ni, mereka pun lihat, kita dah ada pegawai begini, kita kekurangan pegawai begini. Khasnya pihak wakil jabatan dalam
panel temuduga tersebut, dia mencari pegawai yang boleh melaksanakan tugas ini, boleh melaksanakan tugas itu. Bersedialah dari segi kesihatan dan juga aktifkan diri anda supaya anda menjadi seorang pekerja yang sentiasa aktif dan sentiasa bersedia untuk menjalankan apa jua bentuk tugasan kelak. Yang ke-8, sediakan cadangan dan juga idea penambahbaikan. Tuan-puan, perkara ini juga penting kerana pihak majikan ataupun pihak panel juga memerlukan anda memberi perkhidmatan. Maksudnya di sini, kenapa kami perlu mengambil anda? Kemungkinan ada soalan yang berbunyi begini, apakah kelebihan yang anda ada? Kenapa kami perlu mengambil anda? Sebab ada calon-calon lain lagi. Anda sebagai calon, kemungkinan calon yang kelima. Kami dah temuduga ada 4 orang. Kenapa kami perlu ambil kamu? Yang 4 orang tu pun hebat-hebat belaka. Kenapa kami perlu ambil kamu? Jadi disitulah anda perlu bagi tahu. Mungkin semasa anda perkenalkan diri, sekiranya ada apa-apa soalan daripada tuan, ada apa-apa soalan cik, puan, di situ anda perlu bagi tahu, saya berharap saya diberi peluang untuk pegang jawatan ini kelak, kerana saya amat yakin pada diri dan saya amat bersedia untuk memegang jawatan ini, tuan Datuk. Saya telah menyediakan cadangan dan juga idea berkaitan dengan isu XYZ. Sekiranya saya dibagi peluang untuk pegang jawatan ini kelak, saya akan mengesyorkan cadangan dan juga idea ini kepada pihak atasan, dan idea seperti ini anda boleh bentangkan. Kemungkinan anda boleh bawa iPad ataupun apa bentuk gadget yang anda ada, telefon pun anda boleh tunjukkan, mohon izin daripada pihak panel yang anda ada satu sistem yang telah anda bangunkan, satu idea, buat satu draft, tunjukkan kepada pihak panel. Mungkin ambil masa dalam 1 minit, 2 minit. Kalau panel ingin melihat, sudah pastinya panel ingin lihat. Tuan-puan kena ingat, dalam setiap sesi temuduga tu bukannya sesi soal jawab sahaja, tapi sesi untuk anda memberitahu bahawa untuk anda memasarkan diri anda. You market yourself that I have this, I have that, I have this, I have achieved this, then I will be giving this, I will deliver this for your organization, I will assist your organization, I will be, if I am given the chance, then I will deliver the best. Jadi tuan-puan kena tunjukkan bahawa anda memiliki nilai-nilai ini, anda memiliki kemahiran ini, anda memiliki latar belakang begini-begini untuk menyampaikan perkhidmatan seperti ini. Yang ke-9, cari mentor. Tuan-puan juga perlu cari mentor. Mentor maksudnya orang yang lebih senior ataupun mana-mana pegawai yang pegang jawatan tersebut untuk jadi mentor anda. Mentor ni boleh membimbing anda sekiranya anda ada persoalan, anda mohon tips dan sebagainya. Bila anda bekerja kelak, mentor ni pula boleh juga membimbing anda supaya anda menjalankan tugas-tugas dengan lebih cemerlang, memberitahu the do and don'ts sekiranya anda menjalankan tugas kelak. Sekiranya anda mengalami kesukaran, anda memerlukan khidmat nasihat dan sebagainya, anda memerlukan pakar rujuk, mentor ini boleh membantu anda. Pilihlah mentor yang sesuai lah. Yang ke-10, rujuk semua tips berkaitan dengan temuduga dalam channel Supermat Sharing. Dalam channel ini, saya telah kongsikan banyak video-video yang berkaitan dengan temuduga. Tips dari mula sehingga ke yang ini, video ini, anda boleh ambil masa lah anda dengar satu persatu, tonton satu persatu, supaya anda dapat tips, banyak tips-tips yang telah saya kongsikan di situ. Sekiranya anda ingin buat persediaan video dalam Supermat Sharing ini, banyak sebenarnya yang anda boleh guna pakai, dan sekiranya anda berusaha seperti rakan-rakan lain yang telah lulus temuduga, ramai yang telah email saya, terima kasih atas komen-komen juga yang menyatakan mereka telah berjaya kerana telah mengikuti semua tips-tips yang saya kongsikan. Tapi kalau semua calon mengikuti tips yang saya kongsikan, risau pula nanti panel susah nak pilih. Tapi jangan risau, pihak panel ni mereka terdiri daripada pegawai-pegawai yang bijaksana, panel-panel yang menilai dengan adil dan bijaksana. Jangan risau, mereka akan ada kriteria. Yang ke-11, buat latihan simulasi. Tuan-puan, latihan simulasi ni adalah sangat penting. Latihan bagaimana anda
memasuki bilik temuduga, latihan bagaimana anda menjawab soalan-soalan sekiranya ditanya soalan, ya, bentuk-bentuk soalan, ya. Ada contoh-contoh soalan yang telah saya sediakan, ya. Anda perlu gunakan ayat yang lebih profesional kerana jawatan penolong penguasa immigration KP29 dan juga penguasa immigration KP41 ini dikategorikan sebagai pegawai kanan. Kemungkinan anda akan mengetuai satu pejabat, anda mengetuai satu unit, dan anda diperlukan untuk menghadiri mesyuarat, anda mewakili jabatan, organisasi dan sebagainya. Anda perlu memiliki latar belakang yang mantap lah, Maksudnya di sini anda memiliki satu package. Jangan lupa juga untuk anda berlatih bercakap dalam bahasa Inggeris, ya. Kerana bila anda memegang jawatan KP29, kemungkinan anda ditempatkan di pintu masuk keluar, ya, ataupun anda ditempatkan di unit-unit visa pass yang ataupun unit bahagian ekspektorat dan sebagainya. Anda kena berkomunikasi dengan pihak-pihak pegawai dagang, ya, pihak pelancong dan sebagainya, ataupun menteri, timbalan menteri, ya, ataupun pemimpin-pemimpin masyarakat yang hanya boleh bertutur dalam bahasa Inggeris. Anda perlu mahir dalam bahasa Inggeris. Buat latihan anda, berjalan masuk dalam bilik temuduga, berdiri, anda memberi dokumen, semua ikut video-video yang telah saya kongsikan. Tata cara persediaan, bagaimana anda menghadapi temuduga. Jadi tuan-puan boleh gunakan, adik-beradik, ibu bapa, boleh gunakan isteri ke, suami ke, rakan-rakan ke. Anda perlu ambil masa lah buat latihan simulasi ini. Gunakan mereka, ya, supaya mereka berlakon menjadi panel temuduga. Anda juga perlu buat latihan sekiranya anda menghadapi temuduga secara atas talian. Temuduga atas talian ni pula anda perlu buat set up, ya. Ada video yang telah saya kongsikan berkaitan dengan temuduga atas talian. Rujuk video tersebut dan buat latihan. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Saya telah berkongsikan 11 tips untuk menghadapi temuduga jawatan penguasa immigration KP41 dan juga penolong penguasa immigration KP29. Bagi yang belum subscribe kepada channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi agar anda dapat notifikasi sekiranya saya muat naikkan video-video baharu dalam channel ini. Subscribe itu adalah percuma, jadi tidak rugi sekiranya anda subscribe. Bagi yang telah subscribe kepada channel ini, terima kasih banyak, dan bagi yang telah menonton, terima kasih banyak, dan semoga anda semua dapat manfaat daripada semua perkongsian yang telah saya buat. Dan saya berharap anda semua dapat manfaat daripada semua perkongsian yang telah saya kongsikan dalam channel. Semoga anda semua sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Sekian, terima kasih, kita jumpa lagi.